Okay, bismillah. InsyaAllah Ustaz akan berikan sedikit taklimat, okay? Sedikit penerangan taklimat tentang MP Kafar, peperiksaan yang menggantikan UPKK. Kita tahu UPKK ni tak ada UPKK secara bertulis. Kalau ada pun kita dah buat dah dulu, awal bulan 10. 1 ke 2, 2, 3, 4, 5 hari bulan 10 itu adalah tarikh UPKK asal kamu. Tapi disebabkan ada perubahan kita tangguhkan UPKK pada bulan 11. Dan seterusnya perubahan yang kedua, kerajaan sudah tukarkan UPKK, pelajaran kelas kafar ni kepada MP Kafar. Betapa pentingnya kelas asas fardu ain ni, dia tak batalkan, okay? Macam peperiksaan UPSR, PMR, okay? Dia tak batalkan, tapi diteruskan juga dengan nama yang lain. Jadi disebabkan pasca pandemik COVID-19 ni, dia jadikan UPKK bertulis tu kepada MP Kafar. Jadi insyaAllah kita akan belajar bersama-sama, kita akan tahu, kita akan kenal MP Kafar ni apa. Ustaz harap kamu bersedia, siapa yang nak buat catatan sekarang, keluarkan buku nota kamu, okay? Ambil maklumat yang Ustaz sediakan ni. Jangan nanti tak tahulah, terlupalah, okay? Pastikan ada catatan setiap daripada kamu. Ini adalah maklumat yang penting, okay? Sebelum Ustaz terangkan kepada ibu bapa kamu, macam biasa Ustaz mesti terangkan dulu kepada kamu, okay? Terangkan kepada kamu supaya kamu yang menjawab peperiksaan ni, yang menghadiri peperangan ni, kamu sepatutnya lebih tahu. Okay? Sebab yang menghadapi ni adalah kamu, bukan ibu bapa kamu. Alright? Okay, dah 11 tahun, dah 12 tahun sepatutnya kamu perlu berdikari sendiri. Untuk pelajaran bahasa, untuk pelajaran agama ni, okay? Kamu kena bergerak sendiri. Okay? Sebab ilmu agama ni perlu ada pada setiap individu. Okay? Ilmu ni ada pada faridatun ala kulli muslim. Wajib ada pada setiap individu. Kamu ilmu agama kamu sendiri, ayah kamu ilmu agama dia sendiri, atuk kamu ilmu agama dia sendiri, anak kamu ilmu agama dia sendiri. Jadi masing-masing kena belajar, okay? Kena belajar, kena improve masing-masing punya kemahiran ataupun pengetahuan dalam ilmu agama untuk kamu sendiri. Mak ayah kamu cuba tolong sahaja, okay? Ini adalah permulaan sebelum kamu meneruskan menyambung pelajaran dalam bidang agama di masa akan datang. Baik, mari kita lihat mari kita lihat page yang pertama, MP Kafar UPKK tahun 2021. Simple saja. Jadi sebelum tu Ustaz nak ingatkan lagi sekali supaya kamu semua mencatat, okay? Mencatat apa yang Ustaz terangkan ni. Okey, baik. Apa itu MP Kafar? MPKAFA, MP Kafar. MP Kafar ialah modul penilaian kelas asas fardu ain. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, bagi menggantikan UPKK, ujian penilaian kelas kafar, kita kerajaan gantikan dengan modul penilaian kelas asas fardu ain. Baik. Tarikh. Okey, tarikh berlakunya peperiksaan ini amat penting, tanda sendiri dalam catatan kamu sekarang. Okey, 15 hingga 30 November. Ini adalah tarikh asal MP Kafar. Kalau ada perubahan kemudian itu cerita lain. Okey. Ya. Okey, baik. MP Kafar ni dijalankan secara lisan, okey? Dijalankan secara lisan. Seperti mana kamu dah buat peperiksaan Al-Quran, peperiksaan hafazan, macam tu jugalah peperiksaan MP Kafar ni sama sahaja sebiji. Cuma subjeknya adalah lain-lain. Jadi setiap murid akan ditanya seorang demi seorang soalan-soalan yang ada dalam subjek tersebut. Baik, kita tengok. Seterusnya, pembahagian MP Kafar terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ada 75% dan bahagian B 25%. Jadi 75 campur 25 adalah 100%. Jadi MP Kafar ni, setiap subjek MP Kafar ni, macam mana kamu nak dapat 100%, kamu mesti dapatkan 25% bahagian B ni dulu. Bahagian B ni adalah cara yang paling senang untuk kamu dapatkan markah, skor markah bahagian B dahulu, 25%. Dan bahagian A 75% itu adalah interview ataupun soalan lisan tentang subjek-subjek kelas asas fardu ain. Baik, kita mulakan dengan bahagian A dulu. Seperti yang kamu lihat di dalam skrin, okey? Semua nampak skrin A. Okey, markahnya 75%. Penilaian dilakukan secara lisan. Okey, lisan ni macam mana? Ustaz akan call ke Ustaz akan tanya. Bilakah tarikh Nabi Muhammad SAW lahir? Kamu sebutlah 12 Rabiul Awal dan sebagainya. Jadi itulah contoh penilaian secara lisan. Apakah maksud filun? Kamu pun jawab. Filun ialah harimau. Jawapan kamu salah. Jadi bila jawapan salah tak dapat markah. Filun ialah, apa itu filun? Filun ialah gajah. Jadi kalau kamu jawab betul, itulah markah kamu. Baik, penilaian dilakukan secara lisan. Silibus subjek tahun 3 hingga tahun 5. Seperti yang kita maklum lah, UPKK pun tahun 3 sampai tahun 5 lah. Bahasa Arab ke, sirah ke, jawihat ke. Dalam setiap subjek ada 3 set soalan. Maksudnya kamu akan jawab satu je soalan berdasarkan undian. Sama macam Al-Quran hari tu. Okay? Cuma Al-Quran ada 10 set, hafazan ada 10 set, betul tak? Kamu pilih satu je kan? Pilih satu set daripada 10. Tapi untuk soalan MP Kafar ni, kamu ada 3 set. Okay? 3 set. 3 set saja. Siapa dapat set 2 nasib lah. Siapa dapat set 1 nasib lah. Siapa dapat set 3 nasib lah. Okey, soalan dalam satu set soalan tu mengandungi 15 soalan sahaja. Banyak ke sedikit? Okay, 15 soalan sedikit sahaja. Kalau kita ikut UPKK dulu ada 40 soalan, betul tak? Ataupun 50 soalan, okey. Tapi untuk MP Kafar dia hanya mengandungi 15 soalan. Tapi walaupun dia ada 15 soalan, tapi dia satu soalan bersamaan 5 markah lah. Sebab 15 kali 5 adalah 75, betul tak?
15 kali 5 bersamaan 75. Jadi daripada situlah dapatnya kamu 75% adalah daripada 15 soalan ni. Satu soalan jatuh 5 markah. Maksudnya kalau kamu salah satu soalan, kamu dah hilang 5 markah. Markah kamu dah jadi 70. Okey? Jadi teruskan ulang kaji. Ustaz nak ulang kaji apa? Ulang kaji subjek UPKK hari tu. Okey? Ulang kaji. Daripada tahun 3 sampai tahun 5. Okey? Ini dah berapa hari bulan hari ni? 27 hari bulan 10. Okey? 27 hari bulan 10. Periksa tadi berapa hari bulan guys? Periksa 15 hingga 30 November. Maksudnya 25 hari. 25 hari. Kau dah tolak dah? Betul? 26, hari 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kamu ada lebih kurang 20 hari saja. Apa? Kita buat MP Kafari kat sekolah. Okey, nanti Ustaz terang. Baik, seterusnya Ustaz akan masuk kepada bahagian B. Okey? Bahagian B adalah 25 mark. Tapi bahagian B ni kamu tak perlu jawab apa-apa soalan daripada guru-guru. Cuma kamu kena jaga beberapa perkara. Okey? Sebab bahagian B ni penilaiannya oleh guru. 10% adalah kehadiran PDPR ataupun kehadiran di sekolah. Bila sekolah dah buka ataupun kehadiran PDPR online, okey, ini termasuk 10% daripada daripada markah MP Kafa bahagian B. Jadi mulai hari ini kamu kena dapatkan markah ni, senang sahaja. Markah kehadiran ni, datang je sekolah ataupun datang je PDPR, Google Meet ataupun siapkan kerja-kerja yang guru bagi. Kadang-kadang kita tak dapat buat kelas tapi ada kerja, betul tak? Ada kerja. Jadi kamu siapkan kerja-kerja tu. Okey, kita tengok yang seterusnya. 10% komitmen kerja dan tugasan. Nampak? Jadi yang first tadi, siapa yang tutup mikrofon? Siapa yang tak datang kelas, okey, siapa yang masuk dalam Google Meet tapi ustaz tanya tak jawab, okey? Ada masalah mikrofon tak baiki-baiki lagi, okey? Perbetulkan sekarang, baiki sekarang. Sebab ini termasuk dalam kehadiran PDPR, markah MP Kafa kamu. Contohnya siapa? Ustaz tanya, Amirul, ada tak buka mikrofon Amirul? Ada ke tidak dalam kelas tu? Nampak? Ini contoh markah kehadiran. Okay, Adam Haris, ada ke buka mikrofon Adam Haris? Ya, Ustaz. Ada, nampak? Okay, tu beza orang hadir ataupun tak hadir. Okay, Audra ada ke Audra? Bagi respon. Audra ada, nampak? Itu beza orang yang hadir dengan orang yang tak hadir. Jadi daripada sini Ustaz boleh uji, Ustaz boleh nilai kamu. Adakah kamu ni sebenarnya datang sekolah ataupun tak datang? Walaupun kamu online, okay, kita boleh check lah. Kita boleh minta respon. Seterusnya 10% komitmen kerja dan tugasan. Okey, seperti yang kamu lihat nampak ni. Banyak kerja yang missing, nampak tak? Alisha, Hana, Audra tak hantar pun. Okey. Kerja-kerja ni nampak ni, banyak lagi kosong. Ni yang kerja yang terbaru ni, pecutan akhir Jawi tahun 5 latihan adab. Ini semua Ustaz akan nilai. Okey. Siapa yang tak hantar, dia akan dapat markah yang sepatutnya dia dapat. Siapa yang hantar, dia akan dapat markah yang sepatutnya dia dapat. Okey. Jadi Ustaz buat rakaman ni supaya Ustaz akan bagi juga kepada ibu bapa kamu. Okey, ibu bapa kamu boleh tengok ni missing ni. Okey, anak murid tu sendiri perlu cakna dengan kerja dan tugasan-tugasan dia. Okey, ni dapat ni, kerja-kerja yang baru ni. Ramai lagi yang tak hantar. Dan hantar. Ya, bagus. Hantar dalam keadaan yang betul lah, jawapan yang betul. Itu semua akan dinilai oleh Ustaz sendiri ataupun Ustaz Hasan ataupun guru-guru subjek kamu. Okey. Jadi di sinilah markah bahagian B diambil. Okey, dapat ni. Komitmen dan tugasan 10%, kehadiran pun 10%, dan seterusnya nilai dan sahsiah 5%. Nilai dan sahsiah ni kamu jadilah pelajar yang beradab, okey, bercakap dengan sopan, okey, meminta izin ketika bercakap dan sebagainya. Adakah kamu beradab di dalam rumah? Adakah kamu menjaga kebersihan? Adakah kamu melaksanakan solat? Seterusnya kita tengok yang seterusnya, subjek MP Kafa. Okey, subjek MP Kafa ni, okey, kita ada 8 Al-Quran, hafazan duduk sekali. PCHI, yang seterusnya amali solat. Okey, yang 3 tu kamu dah jawab. Okey, alhamdulillah. Kamu dah jawab dah 3 subjek tu. Okey, yang tinggal lagi 5 subjek. 3 subjek kamu dah jawab secara lisan. Kita dah buat video, dah kelam kelibut buat video, bagi video, buat Google Meet, okey, buat interview dan sebagainya. Kita alhamdulillah dah siap. Betul tak? Dah siap. Hafazan dan juga tilawah Al-Quran juga sudah siap. Sebab itulah kamu murid-murid perlu memberikan komitmen yang tinggi. Kalau ustaz kata ada. Okey, kalau kita buat periksa minggu depan, okey. Jadi kamu semua diminta untuk bersedia. Jadi untuk kali ni, MP Kafa kali ni kita ada 5 subjek lagi yang belum kita siapkan. Ataupun 5 subjek UPKK yang kita akan jawab secara lisan. Okey, kita tengok yang pertama ulum syariah, akidah dan ibadah. Di situ kamu perlu ulang kaji. Seterusnya yang kedua adab, akhlak. Ingat akhlak, kalau kata akhlak senang je guys. Tak ada susah pun akhlak. Tak betul. Akhlak dalam tu juga ada apa? Dalil. Benar? Sebab ada dalil. Kamu kena hafal dalil. Kamu kena hafal doa. Betul tak? Itu adalah adab. Dan kamu juga kena hafal ta'rif. Okay? Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, mulai daripada hari ni, okay? Kamu dah relax kan? Dah lama dah relax. Semenjak hari tu UPKK tak ada, kamu boleh main game, kamu boleh tengok TV, kamu boleh main handphone, tengok TikTok dan sebagainya. Okay, kali ni Ustaz nasihatkan kepada kamu, tutup handphone kamu, tutup game-game kamu tu, mulakan study. Okay? Kita semua dah belajar dah. Okay? Subjek semua dah belajar dah. Cuma perlu ulang kaji, takut terlupa. Baik, seterusnya yang ketiga, jawi dan khot. Okay, jawi dan khot. Ustaz, macam mana nak buat ujian lisan jawi dan khot? Jawi, soalan lisan dia akan suruh kamu eja. Contohnya, baik calon, kamu diminta untuk eja
university. University. Sila eja university dalam Jawi. Lantak. Okay. Sila eja terowong dalam bahasa dalam tulisan Jawi. Kamu pun sebut wow nga. Terowong. Okay. Murid-murid ataupun calon, kamu diminta untuk eja kenaikan. Kenaikan. Macam spelling bee tapi Jawi. Okay. Jadi daripada sini, kamu kena mula berlatih. Okay. Mula berlatih, tajamkan balik kemahiran Jawi kamu. Ustaz, macam mana buat soalan hot? Soalan hot mudah saja. Pemeriksa ataupun penilai akan tanya kepada kamu, ini hot apa? Kan kita dah berlatih hari tu. Hot sulus, hot nasah, hot rika'ah. Baik, seterusnya pelajaran sirah. Okay, sirah ni pun adalah subjek yang penting. Kita kena point, kita kena pinpoint. Okay, kita kena pinpoint apa yang kita kena baca. Maklumat apa yang kena masuk dalam kepala otak kita sebenarnya. Okay, boleh faham tak Ustaz cakap apa ni? Boleh. Maksudnya kita kena pinpoint apa kita kena baca dalam sirah ni. Contohnya sebab dan akibat. Sebab apa berlaku hijrah? Kamu pun cari dalam buku. Apa kesan daripada berlaku hijrah? Apa kesan baik dan kesan buruk bila hijrah ni berlaku? Kamu pun memberikan jawapan. Siapakah nama isteri Nabi? Kamu kena tahu. Okey, sirah ni adalah bukan sahaja kamu baca, kamu kena tahu cerita. Dan sirah ni bukannya cerita tentang artis Korea. Okey, sirah ni bukan juga cerita tentang artis Amerika, tapi sirah ni menceritakan tentang kekasih kita umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tak nak untuk mempelajari agama ni kita kena kenal siapa yang mengajar kita agama. Agama Islam ni diturunkan, Allah ajarkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal dia dari A sampai Z. Kita kena kenal isteri dia, kita kena kenal kawan-kawan dia, kita kena kenal musuh dia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita belajar sirah. Berapa lama hidup dia, masa umur dia 10 tahun dia kena apa, masa umur dia 25 tahun dia kena apa, masa umur dia 40 tahun dia kena apa, masa umur dia 60 tahun dia buat apa, itu semua kamu kena tahu. Pada umur 63 tahun dia jadi apa, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu A sampai Z. Okey, itulah sirah. Baik, seterusnya lughatul Quran. Okey, lughatul Quran ni dah berapa kali berbuih dah Ustaz sebut kepada kamu. Okey, Hadif soalan. Kalau kita macam eja salah, kalau kita eja salah tapi Jawi ke? Subjek Jawi ke? apa-apa saja lah kalau kita eja salah. Kenapa dah eja salah pula? Kamu sebut guna mulut. Nanti benda tu. Kamu kena sebut pakai mulut. Bila Kalau sebut salah macam Khadijah Al-Walid. Khadijah Al-Walid. Salah lah. Okey. Penilai akan bagi cat lah. Betul ke Khadijah Al-Walid? Sebab itulah kamu kena baca buku. Kalau tak tahu cara nak sebut, tanya guru-guru. Okey. Ustaz, perang yang pertama perang apa? Perang Budur ke perang Bidir? Jawapan dia perang Badar. Sebut betul-betul. Perang yang kedua perang Ahad. Betul tak Ustaz? Salah. Okey. Perang Ihid ke perang Uhid ke perang Ahud? Jawapan dia perang Uhud. Jawapan kena betul sebutan dia. Okey. Sebab itulah kamu kena baca buku. Okey. Dan kalau kamu tak tahu, tanya kepada guru-guru. Penting. Seterusnya lughatul Quran. Dia akan tanyakan apakah maksud itu, apakah maksud ini. Okey. Ustaz akan tanya kaifa haluka. Kamu nak jawab apa? Alhamdulillah ana bi khair. Ataupun Ustaz akan tanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jawab je waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun bahasa Arab. Okey. Ustaz akan jawab sabahal khair. Kamu akan jawab sabahan nur. Ustaz, macam mana saya nak tahu Ustaz benda-benda tu? Kamu kena baca buku. Baik. Ustaz akan sebut juga perkataan yaf'alu. Yaf'alu, dia adalah kata kerja ke kata nama? Okey. Hal hadza minal af'al au minal asma'. Tak apa, kita akan perincikan lagi insya-Allah. Guru-guru akan sediakan latihan-latihan ataupun bukan gerak gempur latihan yang cukuplah untuk kamu praktis. Baik, insya-Allah. Baik, seterusnya tengok dekat skrin sekarang medium peperiksaan. Okey, bagaimana kita cara melaksanakan peperiksaan? Yang pertama adalah online, okey. Untuk saranan kerajaan kita ada 3 cara. Online, offline, offsite. Okey. Tapi tak apa. Ustaz ulas sendiri. Online, Google Meet dan sebagainya. Seterusnya WhatsApp call. Ikut keadaan. Okey. Memandangkan sekolah kita nak buka, insya-Allah kita akan buat juga ujian lisan di sekolah. Okey, di sekolah. Mengikut giliran. Kumpulan A ataupun kumpulan B macam SKCJ kamu buat tu. Okey, kita akan susun balik orang-orang yang datang sekolah dan orang-orang yang belum apa. Sekolah agama Syariah ni dia pun ikut giliran ke macam sekolah? Kita akan susun jadual mengikut kesesuaian supaya mudahlah kamu. Okey, kamu pergi SK maksudnya kamu kena pergi Seri Imtiaz sekali. Tak adalah susah. Tapi kalau tak pergi SK? Tak pergi SK maksudnya tak pergilah Seri Imtiaz. Setakat tu macam tu Hadif. Setakat tu perancangan guru-guru macam tu. Okey. Kalau kamu pergi Imtiaz SK maksudnya kamu pergi Imtiaz. Hari yang kamu tak pergi SK, kamu tak pergi Imtiaz. Setakat ni rancangannya seperti itu. Jikalau ada perubahan, okey, guru-guru akan maklumkan kepada murid. Seterusnya requirement calon-calon MP Kafah. Ustaz, requirement tu apa? Okey, syarat-syarat. Okey, syarat-syarat calon MP Kafah ni kena ada. Okey, kamulah ni syarat-syarat yang kamu perlu penuhi. Okey. Yang pertama ialah persediaan dan ulang kaji yang cukup. Okey. Jangan Ustaz tanya okey calon, apa nama Nabi kita? Nabi kita pun tak tahu nama dia. Nabi Isa alaihissalam. Kamu jawab macam tu. Jawapannya salah. Nabi kita untuk umat akhir zaman ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kena jawab dengan betul. Okey. Siapakah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu jawab Fatimah. Betul ke salah? Salah, Fatimah tu anak
Fatimah tu anak Nabi SAW. Bagus. Okay. Seterusnya yang kedua, internet connection yang baik. Okay. Alah, macam hari itulah, macam ujian hafazan dengan ujian Quran. Okay. Kamu ada internet, okay, ustaz call kamu jawab, kamu undi, kamu jawab dah, settle. Senang kan? Cuma kamu perlu ulang kaji sahaja. Yang seterusnya ialah peranti device yang berfungsi. Okay. Dan speaker serta mikrofon yang baik dan jelas. Okay? Sila adakan mikrofon amat penting untuk menjawab soalan MP Kafa. Sebab MP Kafa dilaksanakan secara lisan. Okay? Kita memerlukan speaker dan mikrofon yang baik dan jelas. Seterusnya, tanggungjawab ibu bapa dan juga penjaga. Okay? Tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Ambil maklum silibus MP Kafa dan UPKK. Okay? Macam Ustaz cakap tadi, MP Kafa untuk kali ni kita ada 5 subjek. Ulum syariah, adab, sirah, bahasa Arab dan juga jawi khot. Jadi ibu bapa atau penjaga dia kena maklum apa subjek yang anak dia perlu periksa nanti. Okey, adakah Al-Quran? Adakah tajwid? Adakah bahasa Inggeris? Adakah bahasa Jawa? Tak ada, okey? Alright. Jadi periksa kamu ni ada 5 subjek dan kamu, ibu bapa kamu kena juga tahu. Okey, walaupun dia busy bekerja, kita kena cerita kepada dia. Jadi tugas kamu cerita kepada ibu bapa kamu, Umi, Abah, kita ada periksa 5 subjek. Apa tu? Jawi khot, ulum syariah, adab, bahasa Arab, lagi satu apa? Sirah. Yang kedua ialah jadual penilaian ditetapkan oleh guru. Jadi nanti guru-guru ataupun sekolah akan keluarkan jadual kepada kamu dan ibu bapa kamu kena tahu jadual tersebut supaya kita tahu nak datang sekolah hari apa, tak datang sekolah hari apa, dah periksa ke belum, okey, kena maklum. Seterusnya, memastikan calon dapat dihubungi oleh guru. Okey, ibu bapa kamu perlu sediakan peranti ataupun device ataupun gadget yang sepatutnya supaya guru boleh hubungi kamu, bukan akses. Guru-guru dapat menghubungi kamu, nak jawab periksa ke, kena ulang periksa ke, ada markah kurang ke, itu semua ibu bapa kena bantu. Okey. Seterusnya ialah menjaga kesihatan calon. Okey, menjaga kesihatan calon kenapa? Okey, kalau kita buat ujian secara kumpulan di sekolah, mestilah kita kena jaga kesihatan kita. Okey, jangan ada yang demam sesama macam ustaz hari ni, duduk dekat sekolah, okey, duduk ramai-ramai habis semua kena. Nauzubillah. Jadi mulai hari ni kamu kena jaga kesihatan kamu. Cuaca pun panas sekarang, okey. Seterusnya, elakkan risiko jangkitan. Okey, sebab itulah macam mana nak elakkan risiko jangkitan, kenalah ikut SOP. Jangan kau datang sekolah bertepuk, bertampar, berkejor-kejor macam biasa, tak mau, okey. Jaga SOP, duduk di tempat masing-masing, ikut arahan. Kalau nak berborak jauh-jauh je. Okey. Baik, seterusnya ialah persediaan alat tulis atau keperluan yang ditetapkan. Okey, kamu kena sediakan pensel jika perlu, kamu kena sediakan pemadam jika perlu. Itu biasalah. Yang penting persediaan daripada, kalau buat secara online, persediaan daripada segi peranti ataupun device itulah. Baik. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, Ustaz. Baik, seterusnya ibu bapa juga perlu membimbing calon ni, tengok ni hijau ni, membimbing calon untuk mengulang kaji silibus. Okey. Ibu bapa, penjaga mesti support anak-anak dia. Okey, support anak-anak mereka belajar. Ini belajar agama, pelajaran agama. Tolong support. Dah belajar ke belum? Dah study ke belum? Malam ni lepas makan belajar apa? Okey, petang ni lepas makan tengah hari belajar apa sekejap. Okey, ibu bapa kena pastikan anak-anaknya. Guru-guru hanya dapat memberi nasihat daripada jauh sahaja. Ibu bapa ataupun penjagalah, okey, yang menjaga maslahat anak-anak dia. Kalau anak-anak mereka perlukan apa? Cermin mata, belikan cermin mata. Kalau perlukan pensel, belikan pensel. Okey, itu semua sudah maklum. Okey, standard. Okey, bukan ibu bapa saja, anak murid pun sama. Okey, anak murid bila ibu bapa dah belikan pensel, dah cukupkan belikan cermin mata, dah bagi makanan sedap-sedap, kenyang-kenyang, engkau belajarlah. Okey, kau pergilah ulang kaji. Jangan tak dengar cakap ibu bapa, jangan pergi main dan sebagainya. Macam manalah ilmu nak berkah. Cari masa yang sesuai, okey, untuk ulang kaji pelajaran. Okey, ustaz percaya kalau kamu buat doa usaha tawakal ni, insya-Allah kamu akan berjaya. Berjaya di masa akan datang. Seterusnya kita tawakal. Alright, ini adalah contoh video ulang kaji bahagian A. كيف حالكم؟ أنا بخير الحمد لله أتمنى لكم في الصحة والعافية آمين إن شاء الله. Seperti yang kamu lihat, ini adalah video. Macam mana kita nak ulang kaji MP Kafa. Sama je, ini cuma bahagian satu baru. Okey, ini guru ni, Bonda Lutfi ni, dia baru buat satu video. Dia buat video. Kamu boleh baca bersama-sama. Okey, hari ni untuk video ni kita belajar fawakih, khudrawat dan hayawanat sahaja. Jadi daripada video ni kamu boleh berlatih. Ini buah apa? Zaitun. Ini buah apa? Tamrun. Seterusnya buah apa? Buah tinun. Ini buah apa? Bitihun, tufahun, abu sya'rin ataupun rambutanun. Itu semua kamu boleh ulang kaji daripada video ni. Banyak lagi video di YouTube, kamu boleh cari. Kamu type je MP Kafa bahasa Arab. Nanti keluar. Okay? MP Kafa bahasa Arab ataupun UPKK bahasa Arab, mesti keluar video yang sepatutnya. Alright? Seterusnya ada juga video akidah. Okay? Video akidah dan juga sirah. Sama juga macam tadi. Okay? Untuk membantu kamu macam mana kamu nak study. Apa benda yang kamu sepatutnya fokus. Bukannya baca lalu macam tu je, tak tahu. Tak ada tujuan, tak ada purpose. Jadi ustaz bagi video ni. Kamu boleh buka link ni. Dan kamu boleh save ataupun bookmark video ni. Ni contoh saja bahasa Arab, akidah, sirah. Jawi dan khot kamu kena cari sendiri. Atau kalau ustaz ada jumpa video nanti ustaz bagi. Okey? Study ni dulu. Bahasa Arab, akidah, sirah ni. Study dulu. Okey? Save. Okey, jadi alhamdulillah. Okey, itu saja taklimat pada hari ini. Ustaz harap kamu semua faham. Setakat dia ada soalan tak berkenaan dengan MP Kafa ni? Ustaz, MP Kafa ni senang ke susah? Tanya je apa-apa. Ustaz, MP Kafa ni akan berlaku dekat kelas, dekat sekolah dan Google Meet kan? Ya, betul. Okey, jadi MP Kafa ni, Hadif,
kalau kamu bersekolah, kita guru-guru akan mesyuarat nanti, okey, sama ada kita akan buat di sekolah sebab sekolah dah buka kan? 15 hari bulan tu sekolah kan dah buka. Sekolah buka kan 1 Ya. November, betul tak? Jadi kita akan maklumkan semula. Cuti Bali. Yelah lepas tu lah, lepas tu, okey? 15 hari bulan, start daripada 15 hari bulan tu, kita akan maklumkan. Sebelum 15 hari bulan tu, guru akan maklumkan kepada kamu. Okey, MP Kafar dah diputuskan, kita buat di sekolah. Maksudnya buat di sekolah. Okey, COVID naik balik, sekolah tutup balik, kita buat secara online. Boleh faham Arif? Okay, mengikut keadaan. Okay, ikut keadaan. Kalau boleh buat di sekolah, kita buat di sekolah je lah. Kamu pergi sekolah, bawa buku, baca. Waktu periksa, kamu tutup buku, duduk depan ustaz, jawab soalan. Macam tu je. Senang je. Okey, baik. Soalan lain? Siapa ada soalan lain? Dia ada dua-dua soalan objektif dengan subjektif ke dekat yang bahagian A tu? Okey, baik. Macam ustaz terangkan tadi, bahagian B ni, kamu kena... Ustaz buka bahagian B. Bahagian B ni, okey, dalam peperiksaan MP Kafar ni, dia tak ada objektif atau subjektif. Dia ada soalan lisan. Okey, soalan lisan ni berapa? Ada 15 soalan. Jadi ustaz akan tanya kamu 15 soalan je lah. Tak ada soalan objektif, tak ada soalan subjektif. Ustaz akan tanya je. Tanya direct macam tu je. Okey, ustaz akan tanya, okey, Kasih, selepas perang Badar berlaku perang apa? Kasih jawab apa? Perang Uhud. Perang Uhud kan senang. Dapat dah 5 markah. Ikutlah keadaan. Okey? Ataupun ustaz akan tanya kepada Kasih. Kasih, berikan 3 kebaikan kita menghormati ibu bapa. Disayangi Allah dan Rasul. Lagi apa? Disayangi oleh masyarakat. Okey? mendapat rahmat dan pahala dan sebagainya. Terima kasih. Untuk bahagian B, ustaz tak tanya kamu apa-apa pun. Tengok dekat skrin. Untuk bahagian B, ustaz tak tanya murid apa-apa pun. Ustaz akan nilai sahaja. Okey, ustaz akan nilai saja. Oh, Kasih ni selalu datang ni, selalu datang sekolah, selalu datang PDPR. Kalau ustaz tanya, Kasih jawab. Okey, dapat 10 markah. Senang. Seterusnya tengok kerja sekolah. Kasih jawab semua kerja-kerja yang ustaz bagi. Yang guru-guru bagi semua Kasih buat. Dapat 10 markah. Nilai dan sesiah pun sama. Akhlak baik, tak ada mencarut, menipu dan sebagainya. Okey, itu semua markah. Faham tak Kasih? Faham. Okey. Ustaz, nanti diorang ada ikut giliran nama ke? Okey, untuk giliran nama, kita akan buat satu mesyuarat. Kita nak tengok kalau giliran nama tersebut ikut kumpulan A, kumpulan B, kita akan susun nama ikut kumpulan A, kumpulan B lah. Kan kita dah kumpul nama. Siapa kumpulan A, pergi SKCJ. Siapa kumpulan B, pergi SKCJ tu kan. Minggu ni ke minggu depan. Sebab periksa berlaku 15 hingga 30 November. Jadi ada banyak masa dekat situ. Ada lebih kurang 2 minggu. Jadi kita akan ikut sama ada kita akan ikut kumpulan A, kumpulan B tu ke, ataupun secara online kita akan buat jadual lah. Kalau kita dah putuskan mesyuarat, kita buat secara online, kita ikut jadual yang kita akan buat nanti Ustazah. Sama ada kita akan buat ikut tahap pelajar, ataupun kita akan buat ikut nama dan sebagainya. Macam-macam boleh jadi, okey? Masa hari tu meeting, Ustaz Hassan kata buat exam face to face. Maksudnya kalau dia tak datang kelas biasa tu tak masalah, tapi exam dia datang sekolah sebab takut ada kes sendiri lagi. Cantik. Okey, jadi murid-murid dengar Ustazah Izzati cakap apa? Okey, kita akan buat di sekolah. Okey, itu kemungkinan yang kuat. Kita akan laksanakan peperiksaan di sekolah face to face. Okey, pastikan pakai face mask lah. Face mask to face mask. Baik, terima kasih Ustazah Izzati. Seterusnya siapa? Ustaz, saya baru ingat dah. Apa? Hafazan ada ke dalam MP Kafar? Okey, hafazan tiada dalam MP Kafar. Sebab hafazan kamu dah jawab hari tu, kamu dapat A, okey? Kamu dah dapat A dah, hafazan. Dah selesai, okey? Tengok. Mana tadi? Ni dia. Okey, ini dia. Siapa nak screenshot? Ini adalah subjek-subjek MP Kafar. Ini sahaja. Al-Quran, hafazan, amali, PCHI tak ada dah. Yang ada ni je. Okey? Alright, ada soalan lain? Farah Izzati. Ustaz, diorang punya markah paling rendah kena dapat berapa? Paling rendah. Okey, untuk lulus ialah 40 markah kalau tak silap Ustaz lah, kalau tak ada lagi perubahan. Jadi untuk Seri Alimtiaz, Ustaz nak kamu dapat 70 markah ke atas. 70 markah ke atas. Sebab apa? Sebab kita dah habiskan silibus belajar. Itu satu. Okey? Bukannya kalau macam ada sekolah lain, sekolah tu dia tak ajar sampai habis. Okey? Itu jadi masalah buat dia. Tapi kita Seri Alimtiaz, kita sudah habiskan semua silibus mengajar. Maksudnya kamu dah belajar semua dah daripada tahun 3 sampai tahun 5. Kamu dah belajar. Sebab itulah Ustaz syorkan kepada murid-murid calon-calon UPKK sekolah Seri Alimtiaz ni untuk dapat 70% ke atas bagi setiap subjek. Sebab dia itu pertama. Yang kedua sebab dia ujian lisan, 15 markah sahaja. Bilakah umur Nabi wafat guys? Umur Nabi wafat bila guys? Umur Nabi berapa ketika dia wafat? 63? Bagus, 63 tahun. Okey, 63 tahun. Itulah jawapan dia. Okey, contoh bahasa Arab. Okey, bahasa Arab madrasatun. Itu kata kerja ke kata nama? Madrasatun, kata kerja ke kata nama? Kata nama. Okey. Alright. Kata nama madrasatun sebab dia ada tanwin dekat ujung dia. Okey? Jadi macam tu. Okey, macam tu kamu jawab. Jadi Ustaz syorkan murid-murid dapat paling kurang 70%. 70% insya-Allah. Insya-Allah semua lulus dengan markah paling kurang 70%. Okey? Ustaz rasa ramai boleh dapat 80% ke atas. Okey, 80% kita dapat A, okey? Baik, soalan seterusnya.
markah lulus 40 lah. Tapi Dah saya tak ada rasanya kot. ya ke? Okey, kalau tak ada biar ustaz yang tanya kepada kamu. Okey, ustaz yang tanya kepada kamu macam biasa. Okey. Soalan yang pertama. Berikan 3 subjek yang diuji dalam MP Kafah. Apa dia? 3 subjek. Haris jawab. Ulum syariah, adab, jawi dan hon. Macam tu. Okey, betul. Baik, seterusnya. Berikan 2 requirement untuk calon-calon MP Kafah. WhatsApp call dengan Google Meet. Lagi? WhatsApp kau lagi? Siapa nak jawab lagi? Bukan offside. Offside. Requirement calon-calon MP Kafah. Berarti dan device yang berfungsi. Yang berfungsi dengan baik. Lagi? Internet Speaker dan Speaker mikrofon dan yang baik mikrofon dan yang baik, jelas. Mikrofon yang baik. Bersedia Jelas. internet connection yang baik. Okey, baik. Seterusnya soalan. Bahagian A berapa markah guys? 75%. 75 markah. 75 ke 750? 75%. 75%. Okey, 750 betul tak? 750. Salah. 75% sahaja. Baik. Soalan seterusnya, ujian MP Kafah ni dilakukan secara bertulis ke dilakukan secara Secara jawab? lisan. Secara lisan. Lisan tu apa? Lisan tu kaki ke muka? Mulut. Mulut. Lisan. Maksud lisan ialah lidah. Okey, dilakukan secara bercakap lidah. Lidah. Lisan tu. Okey. Alright, baik. Seterusnya soalan. Okey, berapakah set soalan untuk menjawab salah satu subjek? 3. 3 set. 3. Maksudnya kamu undi. Kemudian. Ya, ikut undi. Okey, kamu dapat berapa? Okey, ustaz akan buat roda tu, macam roda yang kamu biasa tengok tu, roda tu jawab. Ya. Jawab roda tu dapat soalan 2, jawab soalan set 2. Okey, dapat nombor 3, jawab soalan set 3. Macam tu sahaja. Baik. Soalan yang seterusnya. Satu soalan berapa markah? 5 Satu soalan bersama 5 markah. MP Kafah ada berapa bahagian guys? 2 bahagian A dan B. Okey. Bilakah tarikh MP Kafah dijalankan? 15 hingga 30 November. 10 November 2030, betul tak? 2021. 2021. Baik. Soalan yang terakhir, apakah nama penuh MPKAFA? MP Kafah. Modul Modul penilaian kelas Fardu Ain. Modul penilaian kelas Fardu Ain. Okey, modul penilaian kelas Fardu Fardu Ain. Jadi okey, ini bahagian B seperti yang kamu boleh lihat, bahagian B 25 markah. Kehadiran PDPR tu amat penting, komitmen kerja dan tugasan juga amat penting, nilai dan sasiah. Kamu kena dapatkan 25% ni. Okey, easy peasy sahaja. Tak ada kena hafal apa-apa, tak ada kena buat apa-apa, kamu kena datang je, ikut je. Kerja siapkan. Kelas datang. Buat baik, berakhlak baik, kamu dapat markah penuh 25%. Senang sahaja. Kamu tinggal dapatkan lagi berapa je nak cukupkan A ni. Nak dapatkan A, nak dapatkan 80 kan? Nak dapatkan 90 kan? Kena cukup lagi berapa? 90. Okey, let's say kita target 90 markah. Kena target paling tidak 65%. Okey, 65% campur dengan 25%, kamu dapat 90% mumtaz ataupun A. Okey? Jadi bila kamu dapat markah yang Kalau baik, 89, kalau 89. 89 apa? 89 A jugalah. Okey, 89 A jugalah. Jadi Kalau A target lowest 80 kan? ya, paling low A 80 lah. Jadi ustaz nasihatkan kamu aim high world class. Okey? Dapat 95, belajar macam cara nak dapat 95. Nak dapatkan 100 pun boleh, belajar macam mana cara nak dapatkan 100, belajar macam tu. Baik. Okey, baik. Ustaz harap kamu semua faham dengan taklimat ustaz ni. Ingat, ikhlaskan hati kamu, belajar kerana Allah, belajar sebab kita nak ilmu pengetahuan, kita nak ingat ilmu pengetahuan walaupun 10 kali kamu belajar benda yang sama, kamu kena ingat, kamu kena fasih, sampai kamu boleh ajar orang lain. Macam tu cara dia, okey? Cara nak belajar agama. Baik, itu saja pada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.